Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Miftahul Khair ataupun pembuka kunci kebaikan, yang mana perbincangan dalam kitab kecil ini sebenarnya sentuh salah satu daripada nama Allah yang dikira sebagai Asma'ullahul Husna, iaitu Tuhan yang bersifat dengan nama Al-Fattah itu. Jadi sambungan perbincangan pada malam ini pada muka surat 20 muka surat 20 sebab dalam bulan lepas kita berhenti pada muka surat 19. Baik, Rabbu Ta'ala huwal Fattah Al-Alimu alladhi yaftahu li'ibadihi at-ta'i'in khazaina judihi wa karamih wa yaftahu ala a'da'ihi didda dhalik wa dhalika bifadlihi wa adlih. Cuba tengok terjemahan di sebelah tu. Maka Tuhan yang maha tinggi, Dia ialah pembuka, Al-Fattah, Al-Alim, yang maha mengetahui bahawa Dia akan membukakan kepada para hambanya yang taat akan khazanah-khazanah kemurahan dan kemuliaannya. Dan Dia jugalah yang akan membukakan, yakni membalas kepada para musuhnya balasan yang berlainan, yang berlawanan. Dan Dia adalah dengan kurniaan dan keredaannya. Maksudnya begini, maksudnya Tuhan, kita kata Rabbu wa Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, Dialah sebenarnya Tuhan yang maha membuka lagi maha mengetahui. Mana dengan nama Dia Al-Fattah itu dan nama Dia Al-Alim, sifat maha membuka dan maha mengetahui itulah, maka Dia akan membuka kepada hamba-hambanya yang taat, yang patuh kepada arahannya, khazanah-khazanah kurniaan dan khazanah-khazanah kemuliaan Dia. Dalam apa saja bentuk rezeki yang manusia perolehi di muka dunia ni, semua itu Tuhan yang memberi itu bersifat dengan Al-Fattah. Al-Alim makna Dia maha tahu siapa yang layak dengan kurniaan Dia. Begitulah juga Tuhan yang Al-Fattah, yang Al-Alim itu juga Dia akan membuka kepada musuh-musuhnya, pada orang-orang yang melawannya. Apa dia? Lawan kepada khazaina judhi wa karamih. Di sini ana petik dalam syarah hal lain lah. Dia begini. Ana baca sini lah. Situ tak ada. Jadi Tuhan yang bersifat dengan Al-Fattah lagi Al-Alim, Dialah yang membukakan kepada hamba-hambanya punca-punca untuk menjadi derhaka dan punca untuk kemusnahan dirinya. Itu maksud didda dhalik. Jadi kalau orang beriman, orang yang taat pada Allah, Allah akan buka segala rezeki-rezeki yang dia akan dapat, yang mana dengan rezeki itu dia dapat hidup dengan tenang di muka dunia. Tapi sebaliknya musuh-musuh dia buka juga, boleh jadi dalam bentuk rezeki juga, tapi rezeki itu semakin merosakkan hidup dia. Dengan kekayaan, dengan kita kata kejayaan hidup yang diperolehi, dalam keadaan dia melawan Allah, dalam keadaan derhaka pada Allah, Allah bagi juga kelebihan kepada dia. Tetapi hak itu tidak dinamakan khazaina judihi wa karami. Hak itu bukan nama khazanah kemurahan dan kemuliaan, tidak. Tapi itu merupakan istidraj, punca-punca kemusnahan. Walaupun zahirnya nampak harta juga, zahirnya nampak kekayaan juga, zahirnya nampak kehebatan dari segi pangkat kedudukan, tetapi oleh kerana dia ni derhaka kepada Allah,
dia banyak, kita kata merosakkan pemahaman agama misalnya. Semua itu zahir nampak nikmat, tapi hakikatnya pemusnah untuk masa depan dia. Itu disebut di sini. Wa qala rahimahullah, cuba tengok teks Arab. Wa qala rahimahullah, dan moga-moga ia dirahmati oleh Allah, dia telah berkata. Siapa dia? Syekh Sa'di. Dia sambung waktu kita perbincangan sebelum ni. Syekh Sa'di kata lagi. Dia kata apa? Lil Fattah maknayan. Tuhan yang bersifat dengan Al-Fattah ini dari segi maksud kalimah itu, dia ada dua pengertian, dua makna. Al-awwal, makna yang pertama, yarji'u ila ma'na al-hakam alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iin wa 'uqubati al-'asin fi ad-dunya wal akhirah. كقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Kemudian seterusnya, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Makna yang pertama, Al-Fattah itu dia merujuk kepada keputusan Al-Hakam. Ana baca tepi itulah mudah, cuba tengok situ cuba tepi itulah. Ya. Yang pertama, makna Al-Fattah ini merujuk kepada makna Al-Hakam. Al-Hakam ni makna Tuhan yang membuat keputusan. Kan nama Tuhan juga Al-Hakam tu. Nah, makna Tuhan yang membuat keputusan. Yang mana dia menghukum di antara hamba-hambanya. Dia menghukum di antara mereka dengan syariatnya. Dia memutuskan keputusan di antara mereka dengan memberi ganjaran bagi orang yang taat dan mengenakan hukuman bagi orang yang derhaka di dunia dan akhirat, seperti mana firman Allah. Ini makna pertama. Makna pertama, Al-Fattah ni Allah buka hukuman atas dunia ni. Tuhan tak buka. Sebab itulah orang buat baik pun dia tak boleh lalu balasan. Orang yang melakukan kejahatan luar biasa pun tidak terus dihukum, dilaknat, dimusnahkan, dimatikan. Allah tidak buat. Tapi kalau dia nak buat, boleh. Seperti berlaku pada kaum Nabi Ad dan sebagainya, umat-umat terdahulu. Itu memang kalau dia nak buat boleh. Tapi Allah tangguh untuk umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad ni tidak. Buat salah sebesar mana pun, dia tangguh sampai kiamat. Di hari akhirat baru dia buka. Kalau kita dengar buka fail pembicaraan itulah. Situ dia akan kena. Dia tak akan terlepas lagu mana pun. Itu maksud Al-Hakam. Makna yang pertama. Begitu juga orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat kepada ajaran Nabi dia. Orang ni pun, dia tak buka juga ganjaran. Sebut dalam kitab, buat gini, pahala besar gini. Tapi tak nampak ke Abu. Tak nampak. Dia tak buka. Cuma dia rakyat. Bila di mana kita akan nampak tu? Hari akhirat. Sehingga ada Nabi kata setengah orang, dia tengok sebesar bukit pahala dia. Dalam dunia tak nampak. Buat baik tahu mana. Tapi kita yakin sebab Nabi rakyat. Dalam kitab, dalam Quran pun ada sebut sebahagiannya. Kita yakin. Tetapi Allah yang bersifat dengan Al-Fattah ni, dia sembunyi. Dia tak buka. Makna perkara itu menjadi perkara gaib bagi kita. Hatta Nabi pun tak tahu isteri dia, anak dia ni pahala sebanyak mana. Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah yang Fattah tu tak buka. Allah tak buka. Tapi bila Allah buka di hari akhirat, setengah orang terkejut. Dalam hadis Nabi sebut setengah ada ibu bapa tu terkejut. Macam mana pahala dia banyak gini? Malaikat kata itulah ketaatan anak-anak kamu dapat ganjaran. Anak kamu buat baik, Allah beri juga pada kamu kelebihan pahala. Dan anak kamu sentiasa mendoakan keampunan. Sebab tu pahala kamu bertambah, dosa kamu tidak banyak. Sebab apa? Peranan anak yang saleh. Bukan anak mukim ni lah. Anak kandung. Takut silap faham. Anak kandung. Anak kandung dia. Itu mana Al-Fattah. Jadi masing-masing kita semua ni dalam pemahaman makna yang pertama ni, semua kebaikan yang kita buat, berapa jumlah pahala yang kita buat tu, kita akan tengok. Ada setengah orang tu tengok-tengok tak ada. Duk kira-kira dalam anggarannya banyak. Rupanya banyak dia buat amalan yang merosakkan pahala. Dia tak khabar pahala dia hilang sikit-sikit. Ada juga berlaku gitu. Sebab itulah hati-hati bila kita belajar dengan sistematik lah, dengan hadis daripada satu hadis satu hadis, semua tu kita akan jumpa maklumat tu.
Sehingga ulama tulis pula. Amalan-amalan mengikut maklumat daripada Nabi, kalau kita buat dia jadi pahala kita hilang sikit-sikit. Kita tak khabar, pahala kita dihapus kepada Allah. Sebab tu kita kena tahu. Misalnya, kalau saya sebut ni dalam Quran apa sebut apa ni apa dia ni aku panggil ni al-mannan, mengungkit kebaikan yang dibuat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu musnahkan nilai sedekah kamu dengan mengungkit kebaikan yang dibuat. Hak ni sedekah ni hak lain pun termasuk gitu juga. Kalau buat baik jangan diukit. Nak marah tahu mana pada orang yang kita buat baik. Jangan ukit. Rugi kita. Rugi kita, jadi sia-sia amalan kita. Benda-benda gitulah. Jadi kalau kita lalai, kita tak ingat kau tu, tak ingat Tuhan tu, boleh jadi banyak kita buat amalan yang menyebabkan pahala kita hilang. Tapi benda tu tak nampak, tu bahaya tu. Tujuan Tuhan nak uji kita, suruh berhati-hati. Bimbang takut bila bangkit di hari akhirat, baru nampak Tuhan Al-Fatah tu lah yang kita nak bincang ni. Dia akan dedahkan ni pahala mu dapat. Jadi dalam mahkamah tu kita boleh tahulah. Dia dalam mahkamah ni sebenarnya Allah SWT benarkan kita bercakap. Mulut kita tanya, saya rasa banyak saya buat kebaikan. Mana tak ada. Di situlah Allah akan perjelaskan. Kamu banyak buat kesalahan. Setengah-setengah kesalahan itu kesalahan yang boleh menghapuskan dosa. Ada setengah kesalahan dia tidak menghapuskan dosa. Dia hanya berdosa. Ada setengah-setengah kesalahan itu dia berdosa. Tapi dia tidak menghapuskan dosa. Tetapi ada setengah-setengah amalan itu dia berdosa dan dia menghapuskan pahala. Bukan menghapuskan dosa, menghapus pahala. Berdosa dan menghapuskan pahala. Itu nanya tu. Misalnya mengungkit tu berdosa. Selagi dia menghapuskan pahala. Itu nanya tu. Lepas tu kita hukum orang. Dia kata kau setahun ni, mu ni masuk neraka, tak surga, dia jahat tahun ni. Itu salah satu sebab juga. Berdosa kata begitu dan dia menghapuskan pahala. Ulama kumpul sampai berapa? 40. 40 amalan dalam satu buku kecil saya poket kita baca dah sini dulu. Habis lecing dia baca buku tu ingat kedak tahu. Tak apa dia nak ada buku kata ingat ada rujuk semula lah. Rujuk semula penting sangat tu. Bahaya dia ada amalan buat berdosa dan dalam masa sama dia menghapuskan pahala. Ini parok ni amalan jin lagi. Jadi kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Atau orang tak boleh terima takdir. Bila Allah takdirkan anak dia tak lulus puasa, dia macam nak marah. Tak boleh terima. Kadang-kadang setengah tu bila sakit tu apalah kesalahan Tuhan buat gini dia. Macam-macam dia kritik Tuhan. Dia tak boleh terima. Tu salah satu juga. Dia panggil mukadzibun bil qadar. Dia panggil dalam kitab tu. Dia tak boleh terima ketentuan Tuhan. Dia tak kata dia tak kutuk Tuhan tapi nampak macam tak boleh terima. Apa Tuhan buat gini dia? Apa kesalahan dia? Macam dia tak nak terima tu. Tu bahaya juga. Jadi masalah sekarangnya pahala kita tu hapus banyak mana dibuat oleh Allah. Sebanyak mana kita pun tak tahu. Tuhan Al-Fatah inilah akan mendedahkan secara hakikat berapa sebenarnya jumlah pahala dan dosa kita di hari akhirat. Nak boleh ke hukum tu dia sersakih ni dulu. Tahu tu kedudukan tu macam mana. Jadi firman Allah ini dalam surah Sabah ini ayat 26 ini, kul yajma' tu cuba tengok situ. Kul yajma'u bainana rabbuna, sampai akhir itu apa maksud dia? Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kumpul mana ni? Di padang mahsyar. Selepas kita bangkit daripada kubur kita. Dan dialah yang akan memberi keputusan. Summa, cuba tengok teks tu muka surat 20. Summa yaftahu bainana bil haqq. Kemudian dialah yang akan buat keputusan di antara kita dengan benar. Sebab setengah-setengah kes tu sudah berlaku dah di dunia. Masuk mahkamah, tapi banyaknya tak betul. Orang salah dicah sebagai salah. Orang salah dilepaskan. Banyak berlaku dari dunia di mahkamah. Hak paling teruk laginya orang salah tapi tak ada siapa boleh hukum dia. Sebab apa? Sebab dia buat dalam sembunyi-sembunyi. Kes kecurian, banyak mana. Nak report tapi tak boleh nak terima. Siapa? Banyak kes itu. Semua ni diselesaikan oleh Tuhan yang bersifat dengan Al-Fattah. Ni. Bil haqqi dengan sebenar. Hak ni tak ada salah sikit pun keputusan Tuhan. Kalau atas dunia ni, kadang-kadang hakim pun orang sogut lagi. Boleh berlaku atas dunia. Saksi pun
saksi pembohong, dia reka, dia berpakat, reka, bukti palsu. Akhir sekali orang yang tidak salah jadi salah. Boleh berlaku atasnya, tapi di hari akhirat tidak. Dan Tuhan inilah yang disebut oleh Allah. Allah sebut kepada dia, Allah mentakrif ke dia, akulah, dialah Tuhan tadi. Mana akulah? Al-Fattahul Alim, Tuhan yang maha membuka, dengan maksud menghukum manusia dengan adil. Yang patut dapat ganjaran, dia akan dapat surga. Yang patut dapat balasan, dia dimasuk ke dalam neraka. Itu Al-Alim, yang maha mengetahui. Baik. Sebab tu di sini anak petik, sebab kitab ni dia ada perbincangan hak detail. Ni ringkasan. Tu yang sama ya. Misalnya di sini dia buat nota untuk ayat ni, dia kata kalau Allah tidak menghukum orang jahat di dunia, maka pasti mereka akan dihukum di hari akhirat. Dalam agama kita ni, orang yang buat salah ni, buat jenayah ke buat kesalahan apa sahaja, dia boleh terlepas di mahkamah Allah, syarat dia kena taubat di dunia. Kalau dia buat salah di dunia, dia nak kih dia ni tidak jadi kih di hari akhirat, sesat di dunia, dia mesti melalui satu jalan sahaja. Apa dia? Taubat. Satu, tak ada jalan cara lain. Ini kalau dosa salah, kalau dosa kecil, dia boleh hilang dengan amal-amal saleh. Baik. Kemudian ayat yang kedua, iaitu ayat 89 suratul A'raf. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Cuba tengok terjemahan dia sebelah tu. Rabbana, wahai Tuhan kami, berilah keputusan, iftah bainana. Sini kita terjemah iftah ni, kita terjemah berilah keputusan hukum antara kami dan antara kaum kami dengan keadilan. Sebabnya engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Keputusan dunia ni banyak yang tak betul, banyak juga yang betul. Jadi hak tak betul, hak sepatutnya begini, tidak berlaku begitu. Orang sepatut dapat, hak tak dapat, dia tidak sia-sia. Sebab orang Islam hadirat, kalau sedih pun tidaklah tersangat sedih. Masalah bunuh diri itu kita serah pada Allah lah. Kita pun tak berani nak hukum. Bukan kerja kita lah tu. Jangan hadirat kata mana bunuh diri ni pasti mati masuk neraka. Tak mesti. Atau kata tak bau surga, Nabi sebut tu dia ada perbincangan lain. Sebab tu bagai-bagai lagu ni hadirat lebih baik kita doa Allahumma ighfir lahu wa'afi. Kita doa baik tu dia. Gitu ya. Atau kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi makna yang pertama Al-Fattah ni makna Tuhan yang membuat keputusan di hari akhirat lah secara khususnya. Baik, seterusnya. Cuba tengok muka surat sebelah tu. Maka ayat pertama tadilah. Qul yajma'u bainana. Tu ayat tu. Surah Sabah tu ayat 20 ni. Tu ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala, ana baca ni, ana baca. Cuba tengok teks Arab. Fal ayatul ula fathuhu bainal ibad yaumal qiyamah. Wa hadha fid dunya bi an yansura al haqq wa ahlihi wa yudhilla tu salah tu. Dia salah bagi tu, ubah bagi. Wa yudhilla. Bukan wa yudhill. Wa yudhilla al batil wa ahlihi wa yuqi'a fihim al uqubat. Ayat pertama yakni ayat 20 ni surah Sabah tu, kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftah bainana bil haqq. Tu ayat tu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum di antara hamba dia di mana? Di hari akhirat. Cuba tengok terjemah dia tu lah. Ayat pertama ialah Allah membuat penghakiman di antara para hambanya pada hari kiamat. Surah Wahada dan ayat ini, yakni surah selagi tu, surah apa? Al-A'raf ayat 89 tu. Al-A'raf ayat 89. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fath. Itu di atas dunia. Sebelum kita mati. Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, ada dah Allah yang bersifat dengan Al-Fattah membuat penghakiman di dunia. Dengan cara macam mana? Tu. Bi'an. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia panggil ba'tu litaswir.
Ba tu dia panggil ba litaswir. Kalau kita belajar bahasa Arab, ba tu nak menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan Al-Fattah ni membuat keputusan pada manusia di hari dunia. Itu litaswir dia panggil. Umpamanya Allah menolong ya, yang sultan Allah menolong al-haqqa wa ahlah, kebenaran dan orang yang menegakkan kebenaran. Kalau baca situ juga ginilah. Dan ini dia terjemah sebab tak nak terjemah tu, dan ini tu mungkin tak faham lah tu. Dan ini di dunia, dan ini wahadha tu, dan ayat yang satu lagi, tu maksud dia nya. Ayat apa? Ayat 89 suratul Araf tu. Rabbana ftah bainana tu. Ya Allah, hukumlah, buatlah keputusan di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran. Hak ni atas dunia. Atas dunia ni. Baik. Dengan cara mana Allah bantu kebenaran dan orang-orang yang tegak dengan kebenaran. Wa yudhillal batil, dan Allah hinakan yang batil dan orang-orang yang tegak dengan kebatilan. Dan Allah jerumuskan mereka dalam siksaan-siksaan. Makna dalam muka dunia ni ada dah setengah-setengah orang buat jahat tu Allah seksa dia. Setengah tu tak. Setengah orang tu bila buat salah, Allah hukum dia macam mana? Anak dia jadi liar, isteri dia jadi curang, perniagaan dia merosot. Ada setengah-setengah. Tapi setengah orang buat salah tu Allah biarkan. Dia panggil istidraj. Dengan kejahatan dia, dengan maksiat dia buat tu tidak menjejaskan perniagaan dia. Kejahatan dia buat tidak menjejaskan hidup dia. Kejahatan dia buat tu tidak menjejaskan penyokong dia. Semakin ramai sokong, padahal dia tak betul. Boleh berlaku atas dunia. Tapi hak ni kalau anak pun buat catatan, cuma anak tidak nak baca sini. Secara umum anak sebut. Orang lagu ni di hari akhirat dia akan kena tu. Hak ni bahaya lagi. Sebab apa? Sebab orang yang buat jahat, bila Allah hukum di dunia, ramai yang insaf akhir sekali bertaubat. Dia buat jahat, tiba-tiba Allah hukum dia. Anak sebut satu kes lah. Secara umum. Ni anak modify sikit cerita ayat lalu. Modify ni pun tidak tambah. Nak sembunyi sama sikit. Agak-agak tu dia tak cek lah cerita ni. Dia ni teruk lah. Semasa Allah buka kekayaan kepada dia tu. Anak tidak sebut terang sangat lah. Dia sendiri sebutkan ni. Dia sanggup habis duit untuk pergi beli barang tu, makanan tu. Walaupun jauh pun dia pergi. Ambil tiket kapal terbang, tiket pergi balik. Nak makan nasi sekitar 20 riyal gitu ya. Lepas tu balik. Saya dia pun duduk sana mari gitu juga. Dia cerita. Tapi punca, ni dia sebutlah. Punca dia jadi insah, dia menyesat. Sebab apa? Sebab anak dia jadi liar daripada agama. Hak perempuan pukul 12 malam tak balik lagi. Kadang-kadang benda-benda begitu dia jadi mikir, berubah kan. Sebab tu ulama kata orang buat jahat, kalau Allah hukum di dunia, ramai yang berubah. Tetapi orang yang buat jahat, Tuhan tidak hukum. Bahkan Tuhan beri rezeki kepada dia. Dia jahat, tapi kekayaan dia semakin melimpah ruah. Perniagaan dia semakin hebat. Pengaruh dia semakin kuat. Tapi dia jahat. Hak ni tidak payah nak bertaubat. Apa? Sebab dia kata tak ada sebab dia nak bertaubat. Tak susah. Benda-benda gini bahaya. Keadaan manusia. Semua ni berlaku dalam kehidupan kita. Jangan kita ingat bila orang tu jahat, dia kaya, kita kata, oh senang dia, utangnya dia. Tu bahaya lagi. Bahaya lagi. Tu maksud dia nya. Sebab itulah cuba perhati perhati arak dia tu. Wa yuqi'a bihimul uqubat. Allah kenakan dia hukuman di atas dunia lagi. Tapi hak ni lebih bertuah. Sebab ruang untuk terbuka keinsafan, penyesalan untuk bertaubat tu lebih terbuka daripada orang yang siapa mati dalam keadaan senang lenang. Padahal jahat jangan kira lah. Ni bahaya. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, biarlah kita nampak yang baik itu sebagai baik, warzuqna ittiba'ah, dan berilah peluang kita boleh ikut kita nampak yang baik. Allahumma arinal batila batila. Ya Allah, berilah supaya aku nampak yang batil sebagai batil. Warzuqna ijtinabah, dan beri peluang supaya kita boleh menjauhi dia. Kena doa semua tu. Sebab kalau seseorang tu dia nampak hak jahat, dia nampak baik, lagu mana? Hak jahat tu dia nampak baik, hak baik dia nampak jahat. Tak ada pahala paling besar ni.
Jadi bila dia tengok benda kejahatan, hati dia terlalu minat nak buat. Kalau dia nak nampak, kalau kebaikan yang terbentai daripada dia, tak ada langsung minat nak buat. Ni bala terbesar. Bahaya tu. Sebab tu kadang-kadang kita heran apa ya dia ni. Kalau benda jahat kan, sama dia dulu. Kalau benda baik, dia kat orang lain. Apa? Ni antaranya. Maknanya kalau kita baca ni, kita boleh agak lah, kita boleh agak. Walaupun mungkin tidak tepat, kita boleh agak. Oh, dah. Rupanya dia tu Allah sudah seksa dia. Dia tak terasa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, seterusnya. Tu makna pertama. Makna pertama Al-Fatah ni Allah menghukum hamba dia. Dalam bentuk tadi. Yang kedua. Al-Fatah dengan makna yang kedua. Fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Allah. Ana baca. Lepas kita baca terjemah tepi dah. Takut kata pula. Oh, tak baca tu. Tak pedah terjemah no. Kata gitu pula. Kita baca Arab dulu Qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik. Cuba tengok makna dia tepi tu. Makna yang kedua, Al-Fatah dengan makna yang kedua, Allah membukakan dengan maksud Allah menganugerahkan kepada para hambanya segala pintu kebaikan. Tu. Ni hamba dia ni mana Allah buka. Hadirat, kalau kita perhatikan bila kita duduk ngaji ni, walaupun tidak ngaji banyak kita ngaji, mesti kita terasa mana Tuhan dengan kita ni, mana tak kira mana kesalahan banyak kita buat, tapi buka semacam peluang taubat. Sampai kiamat dia buka. Sampai kita mati baru tutup pintu rahmat. Nyawa duduk di lekong baru tutup. Adakah seorang manusia beri kemaafan kepada orang jahat pada dia sampai begitu sekali pula? Tak ada. Bahkan kita kalau awak jahat 2 kali, kali ketiga, doa keburukan. Doa la laknatullah alaih. Laknan kabira. Wui pula. Laknat Allah pada dengan laknat yang sebesar-besarnya. Itu pada kali ketiga baru tu. Tu tak lagi. Manusia tak lagi. Tapi Allah tak jahat tahu mana pun dia buka peluang. Sampai nyawa berada di halkum. Peluang taubat. Maknanya Tuhan ni sebenarnya bukanlah dia kalau kita kecek Kelantan, bukanlah dia ni nak sangat supaya orang itu masuk neraka. Dia buka peluang. Cuma sebab tu dia kata kalau dia masuk neraka kerana kezaliman dia, bukan kerana kezaliman Tuhan. Tuhan tidak zalim. Sebab Tuhan buka peluang seluas-luas kepada dia. Jadi kalau dia masuk neraka, maknanya dia menzalimi diri dia sendiri. Baik, cuba kita tengok lagi. Seperti mana firman Allah yang bermaksud dalam perenggan yang kedua tu lagi, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkannya kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya sehingga akhir. Mana kalau sesuatu Allah nak beri pada kita, tak ada siapa boleh sekat. Mesti akan sampai kepada kita. Tak akan salah alamat lah kita kata. Mesti sampai kepada kita. Ini kalau dalam hadis Nabi tu lah. Bila Allah nak kenakan syait minal khair, sedikit kebaikan kepada kita. Kalau seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat sepakat untuk sekat supaya kebaikan Allah nak beri, tak kena kita. Dia tak boleh sekat. Tetap kita akan dapat. Tapi bila Allah nak kenakan keburukan, syait minad dar, sedikit keburukan, tak ada siapa pun boleh sekat. Mesti akan sapa pada orang itu. Gapo dia tu Allah nak ayat ni? Kuasa dia. Sebab itulah kita kalau nak menghindarkan keburukan kena minta dengan dia. Sebab tak ada azimat tok bomo, tak boleh nak sekat. Sebab tu kita bila kita nak sesuatu dalam bentuk doa kebaikan supaya kita ni dihindari daripada apa-apa keburukan, kita tak boleh minta dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kuasa menyekat hanya Allah. Seperti mana kuasa mengenakan hanya Allah, maka kuasa menghindar pun Allah juga. Sebab itulah kalau kita nak rezeki pun minta dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, bukan manusia. Jadi kalau kita bergantung dengan makhluk, itu suatu kebodohan. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada makhluk yang tidak ada kuasa seperti Tuhan. Sebab itulah kita nak elak diri kita daripada ditimpa bencana kena minta dengan Allah. Sebab dia yang mengenakan, bukan orang lain. Itu cara dia. Baik, seterusnya kita pergi masih dalam makna yang kedua, Al-Fattah dengan makna yang kedua. Kalau ini makna Allah buka pintu kebaikan. Sebagai contoh, dia mari contoh, ada baca. Yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad din
fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayati aqfal alqulub wa yudirru 'alayha min al-ma'arif ar-rabbaniyah wal haqa'iq al-imaniyah ma yuslihu ahwalaha wa tastaqimu bihi 'ala as-siratil mustaqim. Wa akhassu min dhalik annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbal alayhi uluman rabbaniyah wa ahwalan ruhaniyah wa anwaran sati'ah wa fuhuman wa adwaqan sadiqah. Apa maksud dia? Cuba tengok terjemahan tepi tu. Cuba tengok terjemahan di tepi tu. Allah membukakan kepada para hambanya pelbagai manfaat dunia dan agama. Lalu Allah bukakan, bila Allah nak buka kebaikan kepada manusia di muka dunia ni, dalam kehidupan dunia ke, dalam kehidupan beragama ke, Allah akan buka hati mereka yang terkunci, aqfal al-qulub. Mana kunci hati itu Allah buka bagi mereka yang telah dikhususkan olehnya dengan sifat penyantunnya dan dengan bantuannya. Dia menjadikan orang itu sentiasa berada padanya sikap berhati-hati, dan dia mengenali Allah sebagai Tuhan, mengenali hakikat berkenaan keimanan yang boleh memperbaiki keadaan hati-hatinya. Lalu Allah menjadikan dia berada di atas landasan yang mustaqim, yang benar. Allah menganugerahkan kepadanya secara lebih khusus, yakni kepada kekasih-kekasihnya dan orang yang sentiasa mendekatinya dengan ilmu-ilmu yang berkait dengan kenal Tuhan. Ciri-ciri kerohanian, cahaya yang menyilau, kefahaman dan kebijaksanaan yang benar. Maksudnya begini, dalam perenggan ni Allah nak ayatnya, bila Allah nak beri kebaikan pada seorang itu, ni anak sebut bahasa mudah lagi pada ni. Allah buka kepada dia jalan kebaikan. Jadi nampak. Walaupun tak alim lah mana. Orang kapur biasa pun jadi nampak benda baik cara nak buat. Sebagai contoh anak ambil. Anak nak buat contoh supaya mudah faham. Ni orang biasa ni. Dia beberapa orang muslimat. Anak tahu tu sebab dia bagi tahu pada anak lah. Dia kalau ada orang nak beri. Dia pakat lebih kurang 10 orang tak silap anak. Gitulah lebih kurang gitulah. Dia kongsi duit poket bawa dia, lepas tu dia cari dana. Dia macam dia ada satu akaun lah. Hak ni khusus untuk dia bantu anak yatim. Khusus untuk dia bantu anak yatim. Duit dia tak banyak, cuma dia ni orang panggil sebagai wasilah. Jadi wasilah. Jadi tiap-tiap bulan dia boleh bagi duit poket anak yatim pergi sekolah. Jadi anak yatim tu duduk rumah dia lah. Enggak, ayah dia meninggal, dia ada mak, jadi anak yatim, jadi dia bantu. Dia lebih kepada memberi kelengkapan, misalnya duit poket, pakaian sekolah gitu gini, kalau tuition misalnya dia pergi bayar. Jadi mak dia ni hanya jaga dari segi urus dia di rumah. Tapi kos kehidupan beberapa orang anak yatim diurus dengan duit jawatan kuasa tu lah, dia tubuh macam satu komiti lah kita kata dia tu. Padahal dia orang biasa, dia terbuka. Ini maksudnya bila Allah nak beri kebaikan pada seorang itu, dia jadi minat. Bila nak kebaikan Allah buka, bila buka dia nampak. Kadang-kadang orang kaya tak nampak tu, tak tahu nak pergi mana. Akhir sekali kita ajar wala. Apa? Dia tak nampak nak pergi ke mana. Tu. Kadang-kadang duit tu dia guna untuk perkara yang tidak bermanfaat. Apa? Tak nampak tu, dia tak buka. Tapi orang kampung biasa je. Dia tahu nak buat baik mana. Allah buka. Ni bila Allah nak kebaikan pada seorang, Allah buka pemahaman dia terhadap agama. Walaupun tak alim lah mana. Inilah hadirat anak-anak ayatnya bahawa dalam Islam ni dia tidak ada sesuatu yang bersifat eksklusif. Sesiapa saja mengucap dua kalimah syahadat, dia berpeluang, semua berpeluang untuk dapat kebaikan. Tak kira dia siapa. Mana anak Nabi yang bernama Fatimah pun dia nak dapat kebaikan, dia kena ikut ajaran agama supaya kita juga. Mana seseorang itu tidak dapat kebaikan di hari akhirat dengan sebab keturunan dia. Tak ada. Tuhan tidak buat sistem itu. Allah tidak buat seseorang itu nak dapat kebaikan akhirat dengan semata keturunan. Tak kira lah keturunan gapo pun dia tu. Bukan kerana tu dia dapat kebaikan di akhirat. Tidak. Allah tidak buat sistem itu. Tapi dari Yahudi, dari Syiah ada. Hak jenis, dia panggil spesifik gini. Misalnya, kalau keturunan Rasulullah tak akan disentuh api neraka. Tu ada lagi tak? Tak kira dia jahat tahu mana. Memang ada sebut. Begitu juga kalau dia ni keturunan Nabi Daud. Dia tepat dapat kebaikan. Dia mesti juga
dilantik jadi ketua, dia kalau di hari akhirat pun dia tidak akan dikenakan azab. Sebab apa? Kerana keturunan Nabi Daud. Waktu kita boleh baca dalam kitab Yahudi. Anda baca dalam kitab 1000 muka surat tu, bicara tentang persamaan Yahudi dengan Syiah. Oh, dia sebut fakta tu dalam kitab sekitar. Dalam Islam tak ada lah. Kalau hadrat tanyalah guru mana, dia berada ke satu hadis yang mana Nabi sebut keturunan aku ni, kok mana aku dia akan selamat daripada api neraka. Wah, mari sah dia. Tak ada. Bahkan adanya Nabi kata, Fatimah anak aku, mu kena ingat. Kalau mu nak selamat, mu kena ikut aku sebagai Nabi. Mu tak akan selamat semata-mata jadi anak Muhammad. Tak. Tu nak ayatnya agama kita dia bersifat adil. Sebab keturunan ni bukan pilihan. Keturunan bukan pilihan kita. Kita nak jadi anak orang ni bukan keturunan kita. Kita nak jadi bangsa Melayu bukan keturunan. Bila perkara itu tidak dimasuk dalam ikhtiar, maka dia tidak dikira sebagai hukum. Tak dosa kita gelak, kita legai pun. No, tak dosa. Kita takdir Tuhan jadi orang Afrika, kita legai. Negro, bukan 3 guru. Negro. Tak dosa. Sebab tu ulama sebut oleh kita tidak ditaklifkan menjadi putih. Karena kalau kita putih pun bukan sebab putih masuk surga. Dan kalau kita hitam pun bukan sebab hitam tu masuk neraka. Tak. Dia kerana akramakum indallah atqakum. Orang yang dapat perhatian baik Allah di hari akhirat ialah orang yang jaga agama dia, hukum halal dan haram dan sebagainya. Kalau kita panggil muttaqin itu hadrat. Tidakkah dia agama ni? Awak siapa saja awak tak kira. Kalau awak tak ikut ajaran Nabi, siapa saja awak atas muka dunia ni, awak tak akan selamat. Dan siapa pun awak atas dunia ni, kalau awak ikut ajaran Nabi, awak selamat. Itu Islam. Dia tidak mengambil kira keturunan bangsa, tidak. Itu hebat agama kita. Jadi makna saya, hadirat semua dapat peluang sama rendah, sama tinggi lah. Sama. Itu maksud kita duk bincang. Baik, seterusnya tu kita bincang. Jadi hak itulah maksud perenggan tu. Hak seterusnya tu kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.